Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya dah selamat sampai daripada Setiawangsa. Letih memang letih, lunyai memang lunyai, tapi diorang tengah bergasak lagi, tu tak habis lagi, saya rasa lah. So apa pun, baju yang saya pakai ni adalah baju sponsor Profito. Itu salah satu tim yang beraksi, yang mana mereka meletakkan Angah, Kimi dan juga Bajuri, kalau saya tak silap, pair diorang kalah pada pair Bahagi lah. So tak silap saya, Profito ni adalah salah satu IB kot, tak silap saya lah, broker untuk forex. Mungkin lah, sebab saya tengok dia punya tulisan, dia pun pakai indikator chart macam ni semua, saya rasa lah macam ni. So apa pun, terima kasih kepada bos Profito yang sponsor hadiah baju ni kepada saya. Memang nampak saya tough fit lah. Jangan tak perut So malam ni berkhabar, sebenarnya saya baru sampai rumah. Saya dah mandi apa semua, semayang, baru nak menikmati minum panas. Sebab sebenarnya saya belum boleh tidur lagi. Sebab macam inilah rutin seorang peminat sepak takraw. Tajuk kita pun, kita tak ni gila kan. Minat sepak takraw ni gila ni. Kenapa saya kata gila Okey, satunya ialah, bayangkan macam saya contohnya. Saya pada pagi sampai tengah malam macam ni betul, awak memang Profito. Macam tu. Yelah, sebenarnya kalau contoh, kalau kita tengok macam kejohanan KL Open ni, ada jual RM5,000, main sampai 3 hari baru dapat RM5,000. RM5,000 ni pula bukan dapat solo awak kena bahagi lagi kos hotel lagi. Dengan saya sepak takraw isteri, awak kena bahagi hadiah, awak kena kira kos makan, penginapan, minyak, tol, whatever. Sebenarnya RM5,000 ni tak ada apa-apa pun sebenarnya, tak ada apa pun. Pemain, awak berhabis-habis, bermati-matian main apa semua Betul, letih. Tapi saya belum boleh tidur lagi sebab saya nak kena buat editing juga. Malam saya buat editing juga, jadi nak tak nak kena buat jugalah sebelum boleh tidur. Kalau tak, saya tak boleh tidur. Kalau tak, otak saya tak boleh berhenti berfikir. Jadi saya kena siapkan dulu. Jadi Mami makan Mami dulu. Gua benda kau break dulu. Cerita kumpul leko saya pun stok habis ni. Hari ni baru start production balik sebab ikan habis. Jadi apa yang saya nak cerita sebenarnya adalah kegilaan seorang pemain sepak takraw, peminat sepak takraw. Betul. Dulu kita tengok yang datang main sejauh Sabah. Tim Papar KMK datang pun bukan bertiga, datang 5 dengan coach apa semua. Adakah kerana menang RM5,000 tu? Sebenarnya bukan pasal RM5,000. Saya Abang Malik tengah menonton. Abang Malik mungkin boleh sahkan lah apa saya kata Yang datang ni bukan pasal RM5,000 tu, tapi sebab nak main. Kita nak berlawan, kita nak main sedap, kita nak jumpa dengan kawan, kita nak rasa opponent yang setara gitu Okay. So orang datang dari Sabah jauh, datang Kelantan. Contoh macam regu Cikgu Mi dia cikgu Actually Kelantan sekolah kan. So saya tak tahu dah macam mana jadual semua, saya pun tak tahu lagi. Cuma saya nak cerita sebenarnya saya nak cerita pasal kegilaan seorang pemain sepak takraw. Berlatih dalam panas, dalam hujan, lig mana je lig kita akan pergi main. So kalau tanyalah macam Abang Malik sendiri main, saya tak tahulah Abang Malik sebenarnya dapat apa. Kalau kita fikir sekadar daripada duit lah, sekadar RM2 tak jadi jutawan pun lagi, saya rasa macam tu. Tapi orang main takraw ni, dia punya gila, bukan pasal nak jadi jutawan pun sebenarnya. Tapi sebab kita sayang sukan ni, kita suka dengan pergerakan dia, kita suka dengan apa saja yang berkaitan dengan sepak takraw ni. Yang tak mampu main, dia cuba jadi pengadil. Yang tak mampu main, dia jadi peminat, dia jadi penyokong.
yang masih main, kita main dengan bagus lagi. Dan yang bestnya ialah dalam takraw ni saya jarang dengar cerita kebencian lah, macam tu kan. Betul bos, jiwa di gelanggang ni kita jangan dengar cerita kebencian lah. Memang ada cerita tak nafi, tapi satu benda yang indah pasal sepak takraw ni lah, kita kalah pun dengan orang tu, kita tak membenci tau. Kita tak membenci sebab apa? Sebab kita tahu kita next tournament kita nak main. Ada satu tournament lain kita nak lawan, kita nak jumpa. Silap-silap orang kita benci, sokong macam kita geram benci pun, silap dia akan seregu, benda macam tu. Dan hari ni tadi masa tengah live game game siapa tadi saya tak ingat lah game siapa petang tadi saya didatangi oleh Datuk Somali, Presiden PSM. Presiden PSM datang jumpa saya. Saya tak perasan dia duduk sebab saya tengah sibuk bawa kamera Hulu Kili. Kemudian dia tegur saya, Musin. Saya dengar orang panggil nama saya pusing. Datuk Somali punya. Saya pergi. Sebenarnya itu kali pertama saya berdepan dengan dia. Dan saya salam, saya berbual pendek, saya berbual pendek. Kemudian saya pergi, saya sambung kerja. Lepas tu dia datang balik kat saya, Kemudian saya tahu dia nak berbual, jadi saya terpaksa tutup mikrofon. So siapa yang tadi tengok live tiba-tiba tak ada bunyi tu, saya minta maaf banyak sangat sebab saya terpaksa tutup mikrofon. So kami berbual panjang. Dan saya melihat satu titik yang mana lah sebenarnya Datuk Somali sendiri lah orang yang main takraw kan. Kita pun tengok video dia main video apa semua, betul lah, di sini main takraw. So saya dapat rasa dia tu jiwa mau main takraw tu ada. Kalau kita fikir orang macam dia lah buat game macam ni spend beribu-ribu, dia dapat apa sebenarnya kalau kita fikir lah logiknya, betul. Sebab tu bagi saya orang yang terlibat dengan takraw ni dia gila je. Dia gila dengan sepak takraw ni. Dan dia akan berada lah lama lah sepak takraw tu. Tapi kalau dia hanya sekadar nak main, sekadar ni, sebab kita nampak ramai star player yang masa dia peak main tiba sampai satu peringkat umur, dia berhenti habis maut, habis. Kesha, yes bro, yeah, fine, thank you, but a little bit tired for due to KL Open. So of course I need some rest, but after all I need to settle all this editing first before I can go to sleep. Right. So balik pada apa yang saya kata tadi ialah kegilaan sepak takraw tadi. Okey. Jadi apa yang anda saksikan, contoh macam pemain Thailand yang datang jauh-jauh. Pertama, yang membawa ni siapa? Yang membawa ni contoh macam Fudin Kerinci. Dia dapat apa sebenarnya kalau kita fikir? Tak dapat apa pun. Betul tak? Jadi kena keluar duit lagi, kena bawa player datang jauh-jauh, sediakan penginapan, makan, minum lah, apalah. Kalau Johan lah sekalipun 5,000, bang, tiket flight Bangkok bang datang sini pun lebih pada value tu lah. So apa Fudin Kerinci dapat sebenarnya? Kalau kita fikir hanya sekadar duit lah kan? Itu gila satu lagi kan? Tapi macam saya nak kata lah, tapi atas kegilaan Fudin, dia sanggup buat benda ni. Sebab apa? Sebab dia nak tengok performance yang bagus. Lillahi, saya cakap lillahi atas nama Tuhan, saya tak bohong. Tadi masa game Ijab Bom lawan tengok ni, game ni tadi saya tak live tau. Game ni saya tak live game ni. Sebab apa saya tak live? Sebab saya buat keputusan untuk saya duduk di tengah-tengah gelanggang. Saya nak rakam, saya nak tengok, saya nak enjoy game tu. Kalau saya live tadi, satunya ialah memang saya kena lawan bercakap dengan kawan-kawan yang tengah komen, betul tak kan? Takkan saya nak biar pula orang yang komen kan. Tapi tadi sebab keputusan saya tak nak live, saya nak tengok sendiri, saya nak pegang kamera, saya nak tengok apa yang berlaku lah kawan-kawan semua. Saya rasa nak nangis. Saya tak tahu lah orang lain, tapi saya rasa nak nangis. Saya rasa hibur sebab apa? Sebab game yang kita tengok tadi adalah satu game yang kita dah lama rindu nak tengok game tu. Game fight macam tu. Saya tadi sampai habis game, saya jumpa Ijab Bom, saya high five dengan dia. Saya rasa macam tak tahu nak cakap lah. Saya tak tahu nak cakap. Saya rasa hibur sebab saya tengok game tu. Ijab Bom main bermati-matian, Farhan Adam main bermati-matian, Khairul Zaman all out.
Oni walaupun dia main bagi pihak Sepaka, dia main all out. Dua pemain Thailand tu pun saya tak tahu nak sebut nama dia orang. Dia orang pun main dengan penuh bersungguh-sungguh. So 6 orang ada dalam gelanggang tadi main sepenuh jiwa raga mereka, merebut satu hadiah yang sebenarnya pun tak ada kepastian lah yang dia akan dapat. Tapi they show us the best thing yang dia boleh bagi. Saya tabik lah pada kedua-dua regu. Dan apa yang buat saya rasa hibur sebab setiap kali bola dimatikan, di belakang saya, peminat-peminat yang tengah tengok sepak takraw ni, masing-masing bertepuk tangan melihat aksi tu. Which is benda tu dah lama tak berlaku. Kecuali perlawanan melibatkan ni lah, macam STL ke apa kan, macam tu. Tapi ini real, kita tak mewakili mana-mana pun, kita tak orang kata apa, kita tak on behalf mana siapa-siapa pun. Tapi bila Thailand lipat pun kita bersorak, kita tepuk tangan. Kamar Khairul Zaman lipat pun kita bersorak tepuk tangan. Guys, takkanlah kerana benda yang macam ni kita nak bermusuh-musuhan. Saya tak faham. MSC, Astaf semua ni, saya tak tahu lah, atas indahnya sukan sepak takraw ni, kenapalah kita nak kena bermusuh-musuhan. Kita semua ni penggila sepak takraw tau. So bila kita penggila sepak takraw, kita sebenarnya tak perlu pun nak bermusuh-musuhan. Saya tak faham kenapa. Saya dengar sini luahan Datuk Sumali tadi, Mastaf. Saya dengar keluhan semua kan. Saya pun dengar kawan-kawan punya pandangan. Saya rasa Mastaf mungkin kena, betul, dia memang all out. Saya memang tabik lah. Jangan kata saya memang nak nangis. Saya rasa nak nangis. Sumpah, saya rasa saya nak nangis. Walaupun dia bukan wakil negara pun kan, tapi feel tu sampai. So bila melihat Mastaf lah apa semua benda ni kan, saya rasa saya akan buat satu keputusan besar. Keputusan saya ni mungkin tak ramai orang suka lah. Saya cakap tu kan, mungkin keputusan saya tak ramai orang suka. Tapi saya rasa saya akan buat satu keputusan besar. Ini saya buat secara live, saya bercakap secara live. Saya rasa mungkin keputusan saya akan ambil memang keputusan yang mungkin tak ramai orang suka, dan keputusan yang mungkin tak popular. Tapi saya mungkin akan mengambil keputusan untuk membantu Datuk Sumali meningkatkan lagi apa yang kita sedia ada macam tu. Saya kata membantu ni tak semestinya saya akan menawar diri masuk persatuan. Tak semestinya macam tu lah. Tapi saya dapat rasa apa yang dia buat. So atas kegilaan sukan sepak takraw ni, saya sanggup Cik Bantal masuk PSM tu tak tahu. Sebab saya tak berada di mana-mana entiti. Jadi saya rasa masuk tak masuk PSM tu bukan perkara besar. Tapi saya sudi nak menawarkan diri untuk membantu Datuk Sumali in whatever means lah, untuk supaya sukan ni terus berkembang. Sebab kita kena gila. Macam contoh berada sepak takraw history kan. Saya pun tak tahu siapa anda. Walaupun saya merasakan mungkin saya kenal, tapi sebenarnya saya pun tak tahu anda siapa. Saya tengok sepak takraw history contohnya buat macam-macam. So orang boleh tanya je, apa sepak takraw history dapat contohnya. So bukan masalah independen tak independen tau. Tapi sebenarnya ialah sukan ini memerlukan juga orang seperti saya macam tu. Dan saya bukan berpihak di antara dua, faham bukan sebab dari PSM atau di antara Mastaf. No, saya bukan berpihak macam tu. Tapi atas kegilaan sepak takraw. Macam tu, macam orang kita lah yang datang main game ni kan. Bukan semua suka PSM pun, tapi mereka apa ni itulah dia Sebab contoh lah yang datang main game ni kan, bukan semua suka PSM pun, tapi atas kegilaan sepak takraw mereka datang dari jauh main. Sumpah, kalau kita fikir hadiah 5,000 dengan apa yang 4 hari ni, penganjur pun tak untung, yang main pun tak untung. Percaya lah cakap saya. Itu dia. Sebab
Tawan Bunha. Yeah, hello my friend from Thailand. I really looking forward for more and more players from Thailand come and play in Malaysia because it really helps. It really helps. You can see the level where people play against Thailand players. You can see the level. It helps somehow. We can feel it. So, thanks a lot. Pengadil masuk Masuk pun tak masuk sangat lah, brother. Sebab berapa je pun dia nak datang pada pagi pukul 8. Ni tak hantar dah habis ke belum saya pun tak tahu. Orang gila je sanggup buat kerja macam ni. Ini dah level teruk pada Bangla. Bangla pun kerja 16 jam, 18 jam. Ini daripada pagi malam ni, besok pagi muncul balik. Panas. Sebenarnya rumit tau. Contoh macam saya ingat saya senang ke nak pergi toilet time saya buat live? Susah bang. Nak pergi toilet susah. Nak makan susah. Sebab kerja tu membuatkan saya berada di situ. Tawan, which ranking that you are referring to? Is that world ranking? World ranking, of course, Thailand will be the first one. Okay? Betul. Pengadil pun gila, betul. Saya tengok macam pacik-pacik pengadil tadi. Saya kesian. Kan? Dia orang duduk daripada pagi sampai ke malam. Besok pagi-pagi kena datang balik. Allowance bukanlah banyak mana sangat. Kena maki dengan pemain, kena maki dengan penyokong, dengan pengurus. Sebenarnya tak ada apa dia duduk atas tu. Panas weh. Tanyalah siapa yang pergi Dewan tadi, semua akan cakap memang humidity kat situ. Tak tahan. Panas sebenarnya. Sebab tu saya bawa air pun berbotol-botol lah minum. So saya kata macam saya sendiri, saya buat live. Saya nak pergi toilet pun susah. Hari ni saya belum berak. Nak cerita lah pada pagi sampai ke malam ni balik. Belum berak, nak berak pun tak sempat. Sebab apa? 5 kuat jalan serentak. Game semua sedap. Saya nak tinggal macam mana? Faham tak? Saya nak tinggal macam mana? Kan saya miss pula part-part penting. Contoh ni saya sampai rumah tadi, anak aku Halim, Daniel dah WhatsApp kat saya daripada nak video bola dia blocking kena tangan. Dia blocking kila siam tu. Dia sampai orang dah minta video. Belum lagi yang benda-benda lain ni. So kita buat benda ni bukan pasal duit. Trust me, bukan pasal duit lah. PSM kurang menganjurkan kejohanan. Azamin, saya percaya itu dulu. Saya percaya dengan PSM sekarang. Kita boleh push mereka untuk anjurkan lebih banyak kejohanan. Betul, dia kena minat sukan lah. Saya setuju, dia kena minat dengan sukan tu. Otherwise, susah. So, KL Open, saya harap akan jadi penanda aras baru. Ya, kita dah cerita pasal KFC Utusan. Dan ialah sejarah manis untuk semua orang. Untuk replicate, buat balik KFC Utusan, saya tak rasa benda tu akan berlaku dalam masa terdekat lah sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya, itu hari Negeri Sembilan dah buat Pestan dah buat tu hari di bawah Wan Husni. Dia dah buat 100 lebih regu. At least satu kejayaan negeri buat. Perak now pun Perak punya alhamdulillah. Mami bos. Perak dah tengah buat. Perak piala Cho lah, piala Yop lah, piala apa lah. Perak dah start. Johor dah start. Johor dah start. Pasir Gudang piala YDP Mana lagi? Terengganu pun dah. Terengganu kita tak nafi lah. Semua dah memang dah macam-macam benda lah program di Terengganu. Perlis tu sebenarnya kalau kita lihat development Perlis tak habis macam tu. Piala Tunali coming in. Okay, akan datang. Melaka Melaka pun dah start dengan Liga Melaka. Selangor sebenarnya bukan tak tahu pandangan saya lah. Dia bukan bermula dengan MSC pun betul tak kan? Benda ni sebenarnya ialah ketidakpuashatian orang kepada kepimpinan yang terdahulu. STL Pahang contohnya betul, saya setuju. Idam Zanri
Saya faham. Kita ada masalah kepimpinan terdahulu, era Tok Mat. Dan kita tak salahkan Tok Mat saja. Pokko lah apa semua ni macam tu. Jadi saya percaya dengan pergerakan sekarang, Datuk Somali apa semua ni, kita boleh push dia. Yelah, dia memang tak keror. So kita boleh push dia, sebab dia pun kena buktikan sesuatu. Tapi kalau kita hanya push tanpa menghulur tangan membantu, pun tak jadi apa. Sebab yelah, jadi keyboard warrior, komen-komen ni sedap, tapi bila disuruh buat sesuatu, siapa yang nak tampil? Beritahu saya, siapa yang nak tampil? Itu yang susah. Jadi at least lah, macam apa yang saya sendiri lalui ni, pengalaman saya tak tahu lain pengalaman saya. Bila orang tahu saya susah nak bergerak time live, alhamdulillah, pada saat hantar burger, Foodin hantar KFC lah, McDonald lah, alhamdulillah. Kalau macam tu kat tempat-tempat lain pun, orang hantar macam kat Paroi, orang hantar kuih lah, hantar apalah. Itu yang menyebabkan ekosistem ni boleh hidup. Ekosistem boleh hidup. Jadi kena masing-masing, walaupun part kecil saya hargai orang yang hantar air kat saya. Saya hargai banyak-banyak. Sebab saya tak mampu gerak. Saya kena buat kerja saya, tapi saya perlu dibantu. So bagi saya, PSM pun macam tu. PSM perlu dibantu oleh siapa? Persatuan daerah kena hidup. Jangan pantai je. Persatuan daerah hidup kan hidup. Persatuan daerah hidup tak? Itu benda penting. Kelab-kelab kecil hidup tak? Sekarang ni saya suka tak sarankan kepada kita yang lain-lain lah macam tu. Sebab dengar cerita lah, dengar cerita Halim Kadir nak bertanding jadi Presiden Istaf. Dengar cerita. Maksudnya dia tak nak berundur pun, dia nak pergi satu step lagi. Dia jadi Presiden Istaf. Dia bukan saja Istaf, Istaf. Dengar-dengarnya nak tanding Istaf. Anak-anak ni Farid apa semua ni akan naik jadi susah untuk pegang Astah apa semua dekat. So maksudnya dia tak plan nak succession plan pun. Dia tak ada plan nak melantik orang baru pun apa semua. So takkan kita nak jadi macam dia. Okay, Anwar Aliza, banyakkan game baru Persatuan buka mata. Saya setuju pandangan ni. Persoalannya, untuk banyak game, kita kena ada banyak manpower, kita kena banyak pengadil, kita kena banyak jurulatih, banyak ni semua banyak ni, banyak. Dia bukan hanya sekadar buka game ni. Ekosistem tu kena ada. Siapa nak tanggungjawab? Siapa nak uruskan pengadil? Mana? Itu yang jadi isu. Siapa nak menjauh kursi pengadil? Siapa nak mengiktiraf dia? Boleh. Macam MS lah Selangor. Okay, meh. Selamat tidur. Untunglah dengan Awi. Okay. So, soalannya ialah, dia menangkin taman mesra. Dia. So, persoalan ialah sekarang ni ialah, adakah kita hanya sekadar penonton atau kita ni penggila sepak takraw? Kalau kita kata penggila sepak takraw, dan apa bukti kita gila? Apa bukti gila? Apa perlimbatan kita? Sekadar pemain? Kalau apa? Dia kata pemain memang dia dah buat kerja dia sebagai pemain. Dia datang bukan sebab duit semata-mata. Dia dah buat apa yang dia buat. Pengurus, penaja, contoh macam ni kan. Dia dapat apa pun sebenarnya? Tak dapat apa pun. Kalau tak ada media macam saya yang publish ni, dia pun tak dapat apa sangat. Betul tak? Logiknya. Jadi, semua pihak, pemain paling gila, pemain dia. Kita kena buat tajuk tu. Pemain takraw gila ni kan, Mana? Ya? Sampai ada kena kerja dengan parang pun ada. Okay. So, harapan saya, tadi saya sampaikan harapan saya lah pada Datuk Somali, iaitu
KL Open ni sepatutnya ditiru oleh negeri lain. Gang, bayangkan ya. Di bawah PSM contohnya ada 10 negeri lah, contoh lah, 10 negeri. Setiap satu negeri tu anjurkan open macam ni, bergila-gila sebulan satu. Meriah tak takraw kita? Meriah. Banyak tak player? Banyak. Banyak tak muka baru? Banyak. Macam kita tengok tadi ya, PES Sarawak. Budak 18 tahun je, langsung tak ada exposure. Betul tak? Tapi dengar lagu Faisal, tak break bang. Tak break. Betul. Okay, buat macam GP pre-release. Okay, GP pre-release pun sebenarnya it's yelah, ini satu nostalgia indah kita. Dan macam GP, dia tertumpu pada pemain yang sama je sebenarnya. Cuma ada in and out, macam tu lah. Tapi kalau macam ini, KL Open ni, level player banyak level player banyak. Daripada yang entry level, ada yang bekas pemain, ada yang dulu merudum, kini meletup balik sabar pun banyak. Macam tadi lah kan, video Sari tu baik, video tu I penting masing-masing bincang, susun kalender dari Perlis sampailah ke Sabah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, buat ikut skill. Contoh macam KL Open ni pun ramai je yang nak main lagi, tapi penyertaan dah tutup, dah penuh. Buat macam mana? Jadi kita tengok kesesuaian negeri, gelanggang cukup tak cukup. Saya percaya benda ni boleh memberi kebaikan. Saya percaya. Now, macam player Siam yang main untuk Kerinci ni, saya rasa ramai yang follow kan, tengok perkembangan dia kan. Siapa Mamat tu sebenarnya? Okay, Tekong tu kita mesti tengok lah. Killer dia siapa sebenarnya? Killer dia adalah pemain solo, main game-game haram, underground game lah underground game. Dan saya diberitahukan bahawa untuk dia main underground game ni saja, dia seorang dia dah collect dekat 120,000 dulu. Duit kemenangan yang dia collect solo. Nampak tak mood main macam mana? Saya percaya Brother Noah, benda ni boleh berlaku. Saya percaya benda ni berlaku. Sebab KL dah mula. Saya percaya Pahang boleh follow. Saya percaya Perak boleh follow. Saya percaya Johor boleh follow. Saya percaya Sabah boleh follow. Yang tak ada sekarang ni adalah siapa yang nak mengurus, siapa yang nak buat paper. Orang ni yang kita tengah tak ada. Nampak? Kita dah ramai orang boleh bercakap, patut macam ni, patut macam tu, patut macam ni. Siapa yang nak buat paper? Tak ada orang nak buat paper. Itu yang jadi masalah. Jadi lepas tu saya kata, saya berhasrat nak membantu Datuk Sumali untuk merealisasikan benda ni. Sebab saya ada satu kebolehan yang saya boleh buat paper. So, saya percaya benda tu boleh direalisasikan. Jadi saya berharap pada anda yang sedang menonton sama-sama dengan saya malam ni, kalau kita kata kita gila takraw, kita buatlah kegilaan tu sesuai dengan kebolehan masing-masing. Buktikan. Sebab takraw je pun sebenarnya benda ni, dia sukan je sebenarnya. Kita tak boleh membenci, kita tak nak gaduh-gaduh, kita jumpa orang, kawan-kawan balik, main balik, Ada dulu tak pernah sergu, sekarang dapat sergu. Kan betul indah sebenarnya. Betul tak? Betul indah. Kita tengok
Oh, tak ada. Kita tengah cerita pasal peminat takraw sebenarnya gila. Itu tajuk kita sebenarnya malam ni. Dia ni gila. Macam ni lah, dah balik-balik ni dah penat-penat ni. Tak tidur juga. Bak, kena buat editing lagi. Besok pagi pergi pula. So, semua pihak boleh mainkan peranan. Mencari titik temu itu lebih besar. Sebab kita semua rasa keindahan dia kan. Macam tu. Tengok Mio masa dia main lawan Siam. Lain nak game dia. Lain sumpah dia. Tapi lawan Syahir jadi macam mana? Lain pula. Bestnya pula tadi saya tengok Syahir, dia dapat balik apa yang dia hilang. Game dia tadi sedap. Memang dia sedap belasah sebenarnya. Senang kita boleh kata sampai macam tim Perak macam tak melawan. Sedangkan tim Perak masa dia lawan Siam tu, bukan main sedap lagi. Jadi layakkah Syahir ke King Cup? Kalau tanya saya, layak. Tapi kena berbetulkan beberapa perkara. So, performance macam Ayong kan, dia tunjuk dia punya game. Jadi saya bagi video lah sebab tu saya nak edit video ni. Sebab footage yang ada kat saya ni, footage yang anda tak tengok masa live lah. Cuma kamera saya pegang, saya tengok macam mana. Jadi betul. Padanya memang saya berhasrat nak membantu Datuk Ismaili lah. Sebab saya rasa dia ada vision. Saya rasa dia sedang berusaha untuk membuktikan sesuatu. Dan bagi saya, enough on talking, it's time to action. Masing-masing kena ambil peranan, macam tu. Sebab saya rasa dulu, misi kita dulu memang ialah kita nak menolak kepimpinan Tok Mat. Saya rasa benda tu jelas dulu. Dan misi tu dah pun tercapai. Jadi Tok Mat dah tak ada kat PSM. So kita nak gaduh dengan level apa lagi, betul tak? Jadi it's time to do something lah. Masa untuk bertindak lah. Bukan masa untuk gaduh-gaduh lagi. Nak gaduh celah mana lagi. Nampak? So benda dah start, kita rancang, susun. Contoh macam sekarang ni, player-player kita nak pergi ke King Cup, mereka perlukan sokongan kita. What if, contoh lah, saya pergi buat siaran dekat Siam sana, supaya rakyat kita boleh menyokong pemain-pemain kita. Macam mana? Mesti lain kan? Betul tak? Mesti lain. Itu maksud saya lah. Sebab kita nak tengok adik-adik kita berjaya. Walaupun dia orang kalah, contoh. Tapi game sedap. Saya rasa kita takkan hampa pun. Sebab main sukan mestilah dia menang kalah. Tapi dengan performance kita tengok tadi, Ijab Bom, servis Siam tu bukannya perlahan, laju. Tu boleh je break, naik je. Zaman boleh je ambil, walaupun sebiji dua kena juga kan. Tapi boleh je ambil. Jadi maksudnya budak-budak kita semua ni dah boleh dibawa ke jalan yang lebih baik. Tapi dia perlukan sokongan semua kan. Takkan kita nak letakkan beban ni hanya pada 1-2 orang aja. Tak, dia kena masing-masing ambil peranan lah. Saya tengok macam tu. Kemudian kalau kita tengok game kelinci, tekong apa, lemon ni orang panggil kan, dengan 2 pemain single tu kan, Tadi saya berbual dengan dia. Saya berbual dengan Datuk Ismaili sebenarnya. Saya dah berbual. Sebelum ni pun kita communicate through WhatsApp lah. Kalau game tadi bagi saya layak. Bagi saya Ijab Bom layak. Sebab konsistensi, servis, defend dia dan kematangan dia. Saya tengok Ijab Bom semakin matang. Kematangan dia ni membantu. Bagi saya dia layak. Kalau kita nak kata top 3 tekong kebangsaan sekarang ni, saya berani kata Ijab Bom is one of him lah. Yang kita kata layak untuk membawa skuad kebangsaan, bagi saya dia layak. Pair tadi sebenarnya zaman dengan Amon tu pun sebenarnya pair tu sedap. Kalau tanya saya lah, pair tu layak. Kombinasi asas pengurusan pun okey, kepimpinan. That's the thing. Sebab tu macam Firoz cakap betul. Jadi orang luar, kita tak boleh hanya sekadar komplain lah. Kita pun kena masuk lah dalam tu cerita dia. Sebab kalau tak,
sepak takraw ni hanya dikendalikan oleh orang yang sama. Tu je cerita dia. Jadi nak tanya, siapa yang ada latar belakang kewangan gitu, branding, pemasaran, kena masuk lah. Kata gila takraw, dan join lah. Kalau tak kita biarkan persatuan takraw ni semua hanya dikendalikan oleh pengadil, hanya dikendalikan oleh bekas pemain. Jadi macam mana nak dapat keseimbangan tu memang tak boleh. Saya ni kau ada kebolehan. Tak tahu lah brother, saya pun tak pandai mana pun, belajar pun tak tinggi. Tapi idea sikit-sikit tu ada lah. Boleh lah nak usahakan. Macam tu lah. Sebab benda ni tak ada kepentingan politik pun, kan. Kita langsung tak cerita pasal politik. Siapa nak sokong apa tu masa PRU, pandai-pandai lah, kan. Tapi sementara kita ada ruang nak membaiki keadaan ni, kita baikikanlah keadaan ni. Itu tengah ada banyak player muda yang bagus-bagus. Kila gulung, Masya Allah. Sekarang ni kila gulung stok. Kalau orang kata gulung, kita tak banyak kila gulung. Kalau gulung tengah bersepah. Lawa lah, sponsor Camon lah kan, ya. Kila gulung Aiman. Ramai kata dia tak layak. Bukan roti memang. Ini nabati je ni. Kan? Dah 2 hari tak kasi. Besok bukan suku Syahid. Besok baru best 16. Okay, so saya ulang apa yang saya kata tadi. Kila gulung Aiman, Solihin, Pak Tam, siapa lagi? Siapa? Daus. Kita ada Azli. Kita ada Poncai. Dan ramai lagi lah. Bayaki. Ui, saya rasa setakat stok player banyak sekarang ni. Feeder baik-baik pun kita ramai lagi. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya ke Pangkor hari Selasa. Selasa kot, saya mungkin tidur Pangkor Selasa. Sebab hari Rabu saya akan ke Manjung. Kita dalam proses InsyaAllah akan usahakan satu projek dekat Manjung lah, dalam masa terdekat. So, gila. Tekong pun sama. Tekong baik-baik. Ada. Tapi sebab kita tak teruji dengan perlawanan yang setimpal, kan. So, apa yang saya akan buat? Saya cerita sejak apa saya akan buat. Apa saya akan buat ialah saya akan come out dengan paper. Betul. Hijab bom sekarang bukan hijab bom masa dia servis angkut banyak tu. Lain. Okay. So apa yang saya akan buat? Saya akan come out dengan saya akan jumpa dengan Datuk Semali. Sebab dia pun request untuk satu perbincangan lah, saya dengan dia. Kemudian saya akan come out dengan beberapa paper. So antara paper yang saya akan bawa, saya buka, saya cerita tu terang. Antara paper yang saya akan buka ialah siri jelajah gelanggang dengan Persatuan Negeri. So siri jelajah gelanggang tu bukan saya je. Siri jelajah gelanggang tu mesti turut dihadiri oleh wakil Persatuan Negeri, supaya Persatuan Negeri ataupun Persatuan Daerah kalau Persatuan Negeri, Persatuan Daerah kena ikut sekali pergi siri jelajah gelanggang tu. Bawa lah bola, bawa lah net, buatlah sumbangan sikit, kan? Tahu. Sepak takraw history je lah. Saya setuju. Sebab tu ini kita cerita tu PSM dulu lah. Kena ingat, kita di MBR ni dah belasah PSM ni bukan setahun. Sebelum Jom Bangkit apa semua tu lagi, kita orang awal lagi dah belasah dah pun sebenarnya. So bukan baru kita belasah PSM ni.
Habis macam saya kata lah, misi kita masa tu ialah kita nak ketepikan Tok Mat. Dan misi tu dah berjaya apa. Nampak dah ketepi. Okey tu. So kita nak buat apa sekarang ni? Nak ketepikan siapa lagi? Semua orang kita nak ketepikan. Tak boleh juga kita nak ketepikan semua orang. Jadi kita dah ada kepimpinan baru. Aduh lah. Cepat lah. Tu je dia. Dia tak perform, belasah lagi. Tu je. Kita tak takut. So siri jangan perlu sebab untuk talent scouting lah, bakat. Untuk player SSC Sarawak saya menyampaikan lah apa yang Datuk Sumali kata tadi. Sebenarnya dia kagum dengan Ajmal and the team, khususnya Haris Tekong SSC tu that's why benda yang saya cakap dengan Datuk Sumali tadi, bahawa kita tak nak tahu pun dia orang ni. Tapi bila dapat peluang main game macam ni, baru kita nampak Faisal pun dia boleh at par, macam tu. Sedangkan sebelum kita kata Faisal baik. Tapi rupanya bila diberi peluang, boleh bersaing lagi. Ada lagi kita boleh cari. Itu je sebenarnya. Jadi kita kena banyakkanlah usaha yang macam ni, baru kita dapat hasil yang lebih baik. Cerita dia macam tu lah. So saya harapkan, ni last lah daripada saya sebelum saya nak siapkan video apa semua. Saya harapkan satu je, game tengah banyak, Sukma, Sukip, PBT lah, apalah, Piala Emas lah, apa, semua ni akan banyak. Semua ni akan susun-susun. So tolonglah, nombor satu ialah jangan matikan niat budak. Bunyi betul. Kena, itu memang betul. Grassroots memang kita kena buat. So tapi syarat dia satu je. Please, syarat dia satu je. Stop bercakap pada budak-budak, kau tak payahlah main state, tak ke mana pun. Kau tak payahlah main state, nanti lesen kau mati. Kau tak payahlah main state, nanti kau tak boleh main game bakat baru. Kita kena berhenti cakap benda ni. Tolong lah, saya minta tolong lah pada semua yang kenal saya, berhentilah cakap macam ni. Kita tak nak orang bagus, tak nak bagi dia main state. Tapi bila kita kalah, kita bising. Kita ni apa sebenarnya? Tak boleh macam tu. Tapi untuk mengimbangi benda ni ialah Persatuan Negeri kena banyaklah anjurkan kejohanan state. Barulah banyak orang nak main state. Kalau kejohanan state kurang, macam mana orang nak pergi main state? Faham tak? Sebab tu Persatuan Negeri dah mula bergerak sekarang ni, which is good. Kita kena pertingkatkan lagi. Cuma kena faham juga bahawa penganjuran ni bukan free. Penganjuran ni perlu duit. Penganjuran ni kena duit. Pengadil kena bayar, bola kena beli, hadiah nak bagi, ini duit. Jadi usaha untuk mengumpul dana, dapatkan tajaan, ini semua usaha yang kita kena sama-sama terlibat. Jadi kalau kita hanya kata ni buat game nak collect ni, buat game sebab nak buat duit ni, ini mentaliti lama. Bang, kalau nak buat game, duit daripada game ni, percayalah cakap saya. Saya dah terlibat dari sekecil-kecil game sampai ke sebesar-besar game lah. Tak banyak mana pun sebenarnya. Tak banyak mana pun duit nak dapat pada buat game ni sebenarnya. Kita boleh kira lah duit pengadil berapa. 2 gelanggang, 4 pengadil, siapa pengurusi pengadil 5. Satu hari game. Kalau satu pengadil 100 lah sekali pun kita bayar, dah 400. Pengurusi pengadil 100.5, dah 500.5. Pengadil saja dah 500.5 sehari. Bola 2 gelanggang 4 biji, net 2. Net saja 2 dah 200. Bola 4 biji dah dekat 100 lebih. Itu saja dah betul dah. Itu So itu je dah berapa dah duit bola net. Makan, minum, penat nak mengatur segala bagai, hadiah lagi. Perlu duit. Sukan-sukan lain punya buat duit lagi banyak sebenarnya. Sebab tu
Yang tua makan. Yang banyak ada tua ni 140 sibuk lagi nak main. Sebab kita gila dengan sukan ni. Banyak atuk-atuk bapa-bapa orang yang main tu kan. Macam tu. So kita kena bincang dengan baik, kita kena cari solusi. Dan saya nak tawarkan kepakaran saya kepada Datuk Sumali ni ialah sebab saya mahir dalam workshop, saya mahir dalam kendalikan session, saya mahir dalam brainstorming, saya mahir dalam buat analisis gap. Semua saya biasa buat. Jadi saya rasa saya boleh bantu dalam hal yang macam tu. Tu je kan. Cumanya macam yang saya kena terima lah, bukan semua orang suka saya pun kan. Jadi kalau sudi nak dengar, saya bantu lah. Ya, remaja lah benda paling besar. Bayangkan kita tak pernah ada World Youth Championship, betul tak? Yang ada cuma Asian School Games, Asian University Games. Kalau lah PSM baru ni menjadi pioneer kepada World Youth Championship, bayangkan macam mana. Bayangkan macam mana World Youth Championship. Oh, dia akan jadi cerita lain bang. Dia akan jadi cerita lain. Betul saya kata. Memang staff akan kacau lah, staff akan kacau lah. But we find ways lah. Macam mana nak buat. Cik jalan. Tu je. Kalau kita boleh buat youth, berapa banyak budak muda yang kita boleh bawa ke depan. Contoh macam Sukan C, kita ambil main umurnya tu kan. What if kita ada kejohanan veteran antarabangsa? Oi, kejohanan veteran antarabangsa meriah tu. Meriah tu. So, dia tak boleh hanya pada framework yang sama. Kita kena berani lah melakukan perubahan demi perubahan ni. Jadi, semua perubahan ni, dia hanya akan terjadi dengan 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Ni last sebelum saya habiskan malam ni. 1, dia mesti bermula dengan diri kita. Dia start dengan kita. Dia bukan sekadar, kau kena itu, kau kena ini. Dia tak jadi. Dia kena bermula dengan diri kita. So, apa yang kita ada, kita kena buat. Kedua, dia harus bermula macam mana? Mula yang kecil-kecil dulu. Janganlah tiba-tiba fikir nak yang hadiah juta lah, apa. Kecil-kecil dulu. So, apa yang kecil-kecil kita boleh nak urus, tu lah kita buat dulu. Dan nombor 3, apa kita kena buat? Kita kena mula segera. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Mula segera. Jadi, ini yang saya nak tawarkan. So, InsyaAllah besok saya akan discuss dengan Datuk Sumali lagi. Kita akan cari satu masa untuk saya ada discussion dengan dia dan juga mungkin beberapa orang yang lain. Kita tengok where to go about. Sebab ada banyak kaedah-kaedah sekarang ni yang kita boleh guna pakai lah untuk menyebar luas. Sebab kalau dulu kita buat event tak panggil surat khabar. Hari ni tak panggil surat khabar pun tak apalah. Surat khabar hari ni grip dah tak macam dulu. Grip tak macam dulu. Circulation dah tak macam dulu. Portal-portal news sekarang dah banyak lah sebenarnya. Yang penting kita nak kena tahu target market, siapa yang bagus nak write up, siapa yang nak publicize. Benda tu sebenarnya boleh buat lah, kan? And mungkin je media fokus kepada sukan macam ni, macam dulu kita ada Media Malaysia kan. Mungkin dah boleh diadakan balik, siapa tahu. Tapi saya percayalah jalan-jalan tu ada. Alright guys, terima kasih kerana sudi dengar saya bebel pada malam ni. Dah pukul 1 pagi dah pun. Jumpa besok. Last word, KL Open 2022 awesome. Terima kasih sponsor. Jumpa lagi. Assalamualaikum.